Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar unit yang ke-6 iaitu jiran sepakat membawa berkat. Jadi dalam unit ini kita akan belajar tentang apa itu konsep kejiranan. Yang kedua ialah manfaat hidup berjiran. Yang ketiga ialah sikap jiran yang positif dan negatif. Yang keempat ialah cara untuk merapatkan hubungan sesama jiran. Yang kelima ialah perasaan apabila kita dapat hidup berjiran, dan seterusnya. Yang terakhir ialah hidup berjiran dalam masyarakat berbagai agama, bangsa, budaya dan bahasa yang berbeza. Nah, seterusnya kita lihat gambar ini ialah hidup secara berjiran, iaitu membantu antara satu sama lain untuk menyediakan majlis keramaian, kan? Okey. Seterusnya kita lihat cadangan nilai yang sesuai untuk unit ini, untuk semangat kejiranan. Yang pertama sekali semestinya adalah nilai kerjasama, seterusnya adalah nilai hormat, seterusnya adalah toleransi, yang keempat ialah hemat tinggi dan seterusnya ialah berterima kasih. Mari kita lihat apakah manfaat ataupun kebaikan kita hidup secara berjiran. Kita lihat di sini ada satu peta minda. Okey. Yang pertama sekali ialah kita mudah mendapat bantuan apabila menghadapi sesuatu masalah. Contohnya apabila berlakunya kebakaran, kemalangan ataupun kematian dalam rumah, kita mendapat pertolongan daripada jiran kita. Bayangkan kalau kita hidup secara bersendirian tanpa ada jiran, kemungkinan kebakaran, kemalangan dan kematian yang berlaku ini tidak akan mendapat bantuan daripada jiran kita, daripada orang lain. Seterusnya yang kedua ialah membantu menjaga keselamatan tempat tinggal. Okey, contohnya apabila kita pulang ke kampung bersempena dengan cuti perayaan. Jadi jiran yang berlainan kaum ini dapat menjaga keselamatan tempat tinggal sekeliling daripada kes kecurian. Apabila ramai jiran yang berbangsa Melayu ataupun berbangsa India pulang ke kampung masing-masing untuk menyambut cuti perayaan, kita boleh menjaga keamanan sekeliling. Seterusnya yang ketiga ialah membantu menjayakan majlis keramaian. Contohnya majlis kahwin ataupun majlis sambutan ulang tahun ataupun majlis sambutan hari jadi ataupun upacara keagamaan. Jadi membantu macam mana? Membantu memasak ataupun menghias kawasan majlis tersebut. Seterusnya ialah memupuk semangat perpaduan. Apabila kita hidup berjiran dengan kaum yang lain, Melayu, Cina, India, Iban, Murut, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Jadi melalui kehidupan berjiran ini, perpaduan itu dapat dipupuk, Contohnya ketika melaksanakan aktiviti gotong royong ataupun aktiviti keluarga. Seterusnya kita lihatnya membantu mencegah gejala sosial, bekerja sama membanteras gejala sosial seperti penagihan dana dan vandalisme. Macam mana? Iaitu contohnya kita mendapati bahawa ada pendatang asing yang menagih dada. Jadi jiran boleh menolong untuk melaporkan kepada pihak polis ataupun pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tersebut supaya gejala negatif tersebut tidak menular sehingga satu kawasan perumahan. Jadi peta minda tentang manfaat hidup berjiran ini tolong salin dalam buku latihan. Seterusnya mari kita lihat ciri-ciri jiran yang bersikap positif dan bersikap negatif. Kita melihat ciri-ciri jiran yang bersikap positif dahulu. Mari kita lihat perbualan antara dua wanita ini, Dewi, jiran di sebelah rumah kita peramahlah. Memang betul istrinya sentiasa tersenyum. Kita nampak keadaan kehidupan berjiran mereka itu agak aman, damai dan harmoni. Jadi apakah sikap positif yang ada pada jiran yang positif? Yang pertama sekali ialah membantu dan bekerja sama. Jika jiran membantu antara satu sama lain. Contoh, membantu sekarang ialah waktu MCO ataupun perintah pergerakan, perintah kawalan pergerakan. Jadi ramai jiran kita yang membeli secara
online kan. Jadi apabila kadang-kadang jiran kita tidak berada di rumah, jadi kita menolongnya untuk menerima bungkusan daripada postman. Ya, itu adalah salah satu contoh yang biasa dilakukan pada zaman sekarang, iaitu membantu dan bekerja sama antara satu sama lain. Seterusnya adalah berhemat tinggi. Bagaimana contoh berhemat tinggi? Yaitu sentiasa menjaga tutur kata dan juga tingkah laku sendiri ya, supaya sentiasa bersikap sopan antara satu sama lain. Itu ialah berhemat tinggi. Seterusnya ialah menghormati. Kita menghormati cara sembahyang, cara hidup ataupun budaya kaum yang lain. Kita tidak memandang rendah ataupun menghina ataupun memandang serong terhadap kepercayaan dan amalan sembahyang kaum yang lain. Okey, yang seterusnya ialah bertoleransi. Apakah contoh yang bertoleransi? Yang paling ketara di sini ialah contohnya tidak melakukan ataupun membuat bising selepas jam 11, kerana jam 11 malam itu merupakan masa rehat kepada kebanyakan jiran. Jadi kita tidak contohnya menyanyi ataupun menghidupkan lagu dengan bunyi yang kuat. Itu ialah contoh jiran yang positif. Seterusnya kita lihat jiran yang negatif. Okey. Ini adalah contoh jiran yang negatif. Kita lihat situasi di sini. Abang, jiran baru kita tu sombong, tidak baik bersangka. Mungkin kita nampak di sini keadaan kan, mungkin ada jiran kita yang tidak bertegur sapa dengan kita, nampak macam sombong kan. Jadi kita tidak juga buruk sangka. Mungkin jiran kita itu bersikap pemalu ataupun dia segan ataupun mungkin dia sibuk dengan hidup sendiri kan. Tidak semestinya bersikap sombong. Jadi tetapi ada juga jiran yang bersikap negatif. Contohnya yang pertama, mementingkan diri sendiri. Contohnya, jika rumah jiran kita dipecah masuk oleh pencuri, tetapi apabila mereka melihat tetapi mereka tidak melaporkan kepada pihak polis, jadi menyebabkan kerugian yang besar. Itu ialah salah satu contoh mementingkan diri sendiri. Seterusnya ialah berburuk sangka. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Mungkin jiran kita tu nampak macam sombong. Sebenarnya mungkin dia sibuk dengan hidup sendiri ataupun dia bersikap pemalu untuk memulakan satu perbualan. Jadi kita janganlah berburuk sangka. Ataupun seorang jiran yang sangat miskin tapi tiba-tiba memandu ataupun membeli sebuah kereta yang mewah. Jadi kita berburuk sangka bahawa jiran kita tu mencuri ataupun melakukan jenayah untuk mendapatkan kereta tersebut. Itu ialah berburuk sangka. Tidak baik kita berburuk sangka. Kita sepatutnya bersangka baik, sentiasa bersangka baik terhadap orang lain, tidak terkecuali juga jiran kita. Seterusnya sombong dan juga bongkak. Kita tidak harus sombong dengan keadaan sendiri, penampilan sendiri, dengan kekayaan sendiri, kebolehan sendiri, sebab itu semua dikurniakan oleh Tuhan. Jadi tidak sepatutnya kita bersikap sombong. Okey, seterusnya ialah jiran yang tidak baik ialah sentiasa mengumpat dan memfitnah orang lain. Contohnya kita suka bergosip tentang kehidupan orang lain, kita sentiasa memfitnah ataupun seperti mana yang cikgu katakan tadi. Yaitu contohnya, seorang jiran yang miskin itu tiba-tiba mendapat sebuah kereta yang mewah. Kita terus menyebarkan kepada jiran yang lain bahawa mungkin dia melakukan jenayah untuk mendapatkan kereta tersebut. Terus kita melapor kepada polis. Jadi ini adalah tindakan yang sangat tidak baik yang kita perlu kikiskan. Sebab kita seharusnya mewujudkan satu keadaan kejiranan yang harmoni. Barulah kita punya hidup akan aman dan damai, dan keselamatan dan keamanan dan ketenangan hati kita ini akan terjaga. Okey, seterusnya mari kita lihat sebab ini ialah satu aktiviti yang perlu dilakukan
dalam kelas dan secara perbincangan. Jadi cikgu akan lakukan perbincangan ini semasa buka sekolah nanti. Okey, di sini dalam muka surat 66 ya. Jadi kita baca sama-sama tentang arahannya dengan menggunakan porang di bawah. Buat pemerhatian tentang hubungan kejiranan di kawasan tempat tinggal anda. Kemudian buat rumusan tentang hubungan antara penduduk dengan jiran mereka. Mari kita lihat porang soal selidik ini ya. Mari kita lihat porang pemerhatian ini. Sepatutnya ini kamu boleh salingkan dalam buku latihan ataupun kamu berikan jawapan ya atau tidak sahaja. Tuliskan nombor soalan, lepas tu kamu tulis ya atau tidak sahaja. Mari kita analisis soalan satu persatu. Mari kita lihat yang pertama ialah, adakah kawasan perumahan anda mengadakan program atau aktiviti untuk mengeratkan hubungan kejiranan? Contohnya program macam bersenam bersama-sama, program bergotong royong, ataupun makan-makan bersama-sama kan. Jika sebelum ini pernah ada, kita tulis ataupun tik pada ya, kotak ya kan. Nyatakan program jika ada, nyatakan program yang diadakan. Contohnya program cergas badan. Jadi pada sebelah petang itu bolehlah melakukan senaman aerobik secara beramai-ramai. Itu ialah sebelum berlakunya COVID. Kalau tidak, kenapa pula tidak? Ya. Tuliskan jawapan sahaja dalam buku latihan. Yang kedua, adakah penduduk di kawasan anda hidup berbaik-baik antara satu sama lain? Kalau ya, tuliskan ya. Berikan contoh. Apakah contoh yang sesuai? Bertegur sapa antara satu sama lain kan? Tidak memandang rendah terhadap orang lain, tidak memfitnah, tidak mengumpat tentang keburukan orang lain. Kenapa pula tidak berbaik-baik? Mengapa? Apa yang kamu lihat di situ? Mungkin ada bergaduhan, mungkin ada buang sampah di kawasan tempat tinggal orang lain. Itu contoh hidup tidak berbaik-baik kan? Okey. Yang ketiga, adakah penduduk di kawasan anda saling menghormati amalan keagamaan atau kepercayaan masing-masing? Kalau iya, berikan contoh. Apakah contohnya? Kita tidak menghalang kaum Cina ataupun kaum lain melakukan aktiviti sembahyang di depan rumah kan, contohnya. Ataupun kita tidak menghina cara sembahyang kaum lain ataupun jiran kan. Okey. Kenapa pula tidak? Mengapa? Okey. Yang keempat ialah, adakah penduduk di kawasan anda berkomunikasi melalui media sosial? Okey. Contohnya, kalau ada ya, contohnya dalam satu perkampungan atau perumahan itu, taman Sri Balong contohnya kan, ada grup WhatsApp yang disertai oleh ketua rumah dalam setiap rumah di kawasan perumahan tersebut, di taman tersebut. Ya, berikan contoh. Menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook kan, itu adalah media sosial. Kalau tidak, mengapa pula? Mungkin belum ada admin atau belum ada ketua taman perumahan yang mengadakan kumpulan WhatsApp dalam media sosial kan? Okay. Yang kelima, adakah penduduk di kawasan anda saling menegur dan mengunjungi sesama jiran? Kalau ya, berikan contoh. Kalau tidak, mengapa? Contohnya semasa sakit kan? Okey, yang enam, adakah penduduk di kawasan anda membantu jiran yang menghadapi kesusahan? Ya, berikan contoh. Contohnya ada jiran kita yang lebih miskin ataupun merupakan ada ahli keluarga yang merupakan OKU kan, kita memberikan bantuan mungkin dari segi kewangan ataupun makanan. Tidak, mengapa pula? Sila jawab borang pemerhatian ini dalam buku latihan kamu ya. Jawapan saja. Contohnya soalan 1. Pertama, ya, mengadakan program apa? Contohnya program cergas badan. Kalau tidak, mengapa? Mungkin tidak ada masa, kekangan masa dan sebagainya. Sila jawab dalam buku latihannya. Yang ketujuh, adakah penduduk di kawasan anda berbincang tentang aktiviti persatuan penduduk? Ya,
Contoh, bila pula berbincang,